Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wattaba'ahu wa alahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna wa rashida umurina wa a'idna min syururi anfusina min sayyiati a'malina ma ba'd. Hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Patutnya hadirat sajalah, hadirin tak sampai lagi. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala, kita di kesempatan ni kita teruskan perbincangan bicara tentang ilmu kuliah zuhur kita. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita, minat kita, kelapangan masa yang kita korbankan untuk Allah Ta'ala akan dinilai sebagai amal saleh yang akan menyelamatkan kehidupan kita di dunia ini dan sehinggalah akhirat nanti. Dan lebih-lebih lagi yang kita idamkan adalah keberkatan di bulan Sya'ban sehingga dimasukkan kita dalam bulan Ramadan. Itu yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah barikana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampailah kami masuk ke dalam bulan Ramadan. Kata para ulama, siapa yang bersungguh-sungguh dalam minta Ramadan ataupun apa saja keinginan dia yang dia minta, kalau benda yang baik tapi tak tercapai, mungkin tak mampu, mungkin masa, contoh ajal tak sampai sebelum Ramadan, ajal sampai sebelum dia masuk Ramadan, maka tetap Allah bayar apa yang dia inginkan. Kerana isu secara sistem Allah Ta'ala, kalau kita ingin sesuatu yang baik, yang faedah, pahala dan sebagainya, walaupun tak mampu melaksanakan, tetap dapat di sudut pahala, tetap dibayar di sudut pahala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya sahaja amalan itu bergantung pada niat. Dia ambil kira sebab ada niat. Contoh kita datang majlis ilmu ni kena ada niat. Niat apa? Niat apa datang? Apa tujuan tu? Yang terlintas tak perlu macam usalli farda tu. Sekadar kita terlintas nak datang buat apa? Kalau sajalah waktu time rehat, tak ada ke mana, makan tak, hari ni puasa ke apa, duduk jelah kuliah. Tak ada niat untuk datang majlis ilmu, rugi. Dia tak dapat hadir majlis ilmu walaupun badan dia ada. Jadi niat apa? Oh, ada majlis ilmu nak pergi lah, duduk majlis ilmu. Maka dia dapat majlis, pahala majlis ilmu, pahala ilmu itu sendiri dan sebagainya. Itu niat. Niat ni sangat penting. Ada waktu lain kita bicara bab niat. Sehingga ada seorang ulama, Habib Sa'ad di Yaman, dia buat satu kitab tentang niat je, bicara bab niat. Dan ulama-ulama memang mereka sangat pentingkan bab niat lebih daripada amalan. Lebih pada amalan. Sebab itu yang disebutkan oleh Nabi SAW, niyatul mu'min khairun min amalih. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalan. Contoh kita niat nak masuk Ramadan, minta Ramadan, minta Ramadan, balighna, jangan lupa doa Nabi tu, mesti baca. Itu tanda kita minta sangat nak masuk Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Yang tu penting, sampailah kami masuk bulan Ramadan. Jadi kita dah ada niat untuk Ramadan, untuk beramal di Ramadan, beribadah di Ramadan. Kata tak sampai umur pun, tetap Allah bayar lengkap macam kita dah masuk amal sebulan Ramadan. Banyak hadis dalam kalam kitab Riyadhus Salihin, hadis Imam Nawawi letak tajuk niat di awal. Salah satu hadis, banyaklah kalau kita nak cerita, tentang sahabat-sahabat Nabi ketika Nabi pergi perang Tabuk. Pergi perang Tabuk, jadi ada sahabat yang dah siap, kata 3 hari nak pergi, dia orang dah siap kudanya, makanan, bekalan semua siap, tunggu hari nak pergi je.
Jadi tiba-tiba sahabat tu jatuh sakit, tak dapat pergi. Kuda dah siap, makanan dah siap, bekalan dah siap, tak dapat pergi. Sedih dia tak dapat pergi sebab sakit. Ada yang Nabi tak bagi dia pergi, dia sihat, tapi Nabi tak pergi sebab dia kena jaga mak dia yang sakit, kena jaga orang keluarga dia yang sakit. Maka mereka rasa Allah habis terlepas kami tak dapat pahala perang, tak dapat pahala perang Tabuk bersama Nabi. Nabi pergi sekali. Tabuk jauh daripada Madinah 600-700 km ke utara, dia dekat sempadan Jordan tu. Jadi bila Nabi dalam perjalanan, Nabi beri khutbah di tempat berhenti rehat pada sahabat. Nabi kata, inna bil madinati larijalan, sesungguhnya di Madinah tu ada orang-orang lelaki, masirtum masiran wala qata'tum wadiyan, tak pun lalu penat lelah macam kita ni di lereng-lereng bukit, dan tak lalu pun di kawasan-kawasan lembah wadi. Tapi mereka dah dapat pahala lengkap. Tak datang pun, tak penat pun, tapi pahala dah lengkap. Sebab apa? Habasahumul uzur, kata Nabi. Mereka terhalang dengan keuzuran. Ada uzur, ada yang sakit, ada yang menjaga orang sakit, ada uzur lah, halangan. Mereka dapat pahala dah. Tak datang pun dapat pahala dah. Mana lebih baik? Duduk kat sana dapat pahala. Dia orang ni jalan separuh jalan tak sampai lagi. Dia orang tu dah macam pergi balik dah pahala dia. Yang ni tak sampai lagi. Sebab tu disebutkan niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalan dia sendiri. Bukan, jangan salah faham. Jangan pula kata kalau macam tu, Ustaz, saya niat je lah, saya nak semayang asar nanti. Tapi tak payah semayang. Ni pahala niatnya. Niat ni benda kita terlintas dalam hati yang Allah boleh baca. Itu namanya menipu Allah. Niat nak masuk Ramadan, nak beramal sungguh-sungguh, masuk Ramadan malas, tak buat, tak jadi ke? Itu penipu, menipu Allah. Niat bukan main, berkobar-kobar semangat, tapi bila dapat peluang sungguh tak buat pun. Ini menipu namanya. Jadi Allah tahu di antara siapa yang menipu dengan orang yang bersungguh-sungguh tapi ada uzur, ada halangan, tak berjaya buat. Allah tahu. Contoh orang perempuan, Masya Allah, dalam sebulan tu cuti mungkin 7 hari, tak semayang, tak baca Quran, tak puasa, tapi pahala dapat tak? Pahala semayang lengkap macam dah 7 hari punya semayang. Quran, kalau hari-hari lain dia biasa baca, contoh sehari 1 juzuk contohlah, ataupun 1 muka. Hari yang tak boleh baca, pahala macam tu. Dia tak boleh baca, pahala dapat macam waktu dia boleh baca, dapat banyak mana? Banyak tu dia dapat. Puasa tak boleh Ramadan, batal puasa dia, tapi kena qada. Ya, tapi dari sudut pahala di sisi Allah macam 30 hari. Tak payah qada gitu, tak boleh qada, tetap qada. Itu kewajiban. Seperti contoh kita ni, Nabi sebut siapa semayang subuh tunggu zikir sampai waktu isyraq, dia semayang sunat dapat pahala haji umrah. Kita tak payah pergi haji ke? Haji kena pergi juga, pahala je sama dengan haji, tapi badan kita kena belanja duit pergi haji juga lah, semua hidup sekali kan. Pahala lain, amalan yang wajib buat lain. Jadi begitulah kita ni bersungguh-sungguh dalam minta niat kita Ramadan, maka pasti akan dapat Ramadan. Kalau tak sempat, tapi kalau kita sempat dapat, maka kita kena berusaha sekuat mungkin, berusaha sungguh-sungguh untuk dapat Ramadan. Antaranya orang yang mengagungkan Ramadan, selain pada minta doa Nabi tadi, minta sampai Ramadan, tu tanda dia menghormati Ramadan, dia mencintai Ramadan. Contohlah, contoh saya mudah buat contoh mudah, contoh bodoh-bodoh je. Kalau kita ada event apa, event sukan ke, pertandingan negara ke, peringkat negara kan, yang kaki bola, yang kaki ialah balapan punya acara lari itu berapa ratus meter, sudah pasti berbulan-bulan dia duduk di tempat training dia tu, berkampung di situ, latih, buat latihan, dan mungkin dia tak bebas nak buat kerja lain. Tak bebas dah nak buat kerja lain, dia kena beri tumpuan untuk latihan. Itu tanda dia, kalau dia berlatih sungguh-sungguh, nampak dia kesungguhan, tanda dia memang nak bagi dapat kejayaan, menang dalam pertandingan tadi. Tapi kalau waktu latihan dia main-main, malas-malas, tidur banyak, makan banyak, dia lari keluar daripada camp,
Tak bersungguh. Mungkin jurulatih nampak engkau ni tak bersungguh, macam tak nak bertanding. Reject nama aja. Tak, kena reject nama. Takut itu yang Allah Ta'ala juga perhati demikian pada kesungguhan kita minta. Maka orang yang mengagungkan Sya'ban, tanda dia mengagungkan Ramadan. Orang yang bersungguh dalam Sya'ban, Rejab lagi, kita dah lepas Rejab, Sya'ban, tanda dia bersungguh-sungguh nak sangat ni, nak sangat dengan Ramadan. Nak sangat dengan Ramadan. Ramadan apa fadilat tak perlu kita nak bicara, nanti kita sampai dalam Ramadan bicara tentang fadilat Ramadan. Cuma sekarang ni medan latihan kita, kem latihan kita kena bersungguh-sungguh. Antaranya kata para ulama, siapa yang berpuasa di bulan Sya'ban, tanda dia mengagungkan Ramadan. Siapa yang berpuasa di bulan Sya'ban, tanda dia nak sangat Ramadan, minta sangat Ramadan, dia cinta kepada Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan akan cinta pada dia. Boleh pula Ramadan cinta pada kita? Ya. Nabi ajarkan satu doa pada permulaan Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah, selamatlah kami untuk dapat Ramadan. Wa sallim Ramadana lana. Selamatlah Ramadan supaya sayang kat kami. Bagi kami sayang Ramadan, bagi Ramadan juga sayang kami. Kami nak Ramadan, Ramadan nak kami. Kami selamat masuk jumpa Ramadan, Ramadan juga selamat dengan kami. Selamat jumpa kami. Maksudnya apa? Kita bersungguh-sungguh. Kadang-kadang orang yang bersungguh Ramadan tapi tak dapat fadilat Ramadan. Ada juga orang yang bersungguh puasa malam tarawih tapi tak dapat kelebihan Ramadan. Ada halangan dia. Nanti tajuk lain kita tak sempat nak cerita hal tu. Ada halangan yang dia tak dapat. Kan? Jadi kita sekarang ni kena halangan tu kita robohkan. Halangan apa dia? Yang pertama syirik. Yang kedua sekali musyahin. Syirik, tahulah syirik, na'udzubillah, terkeluar Islam, termasuk kafir, murtad, na'udzubillah, seangkatan dengan dia. Yang kedua musyahin, yang masih ada dendam, tak nak maafkan orang, berdengki dengan orang lagi. Kan? Ini penghalang ni, penghalang. Termasuk penghalang ni bukan penghalang untuk Ramadannya, penghalang Lailatul Qadar. Takkan dapat istimewa Lailatul Qadar walaupun dia qiyamul lail malam tu, walaupun dia tarawih malam tu. Tak dapat keistimewaan Lailatul Qadar kerana ada penghalang ni. Syirik, na'udzubillah, termasuk seangkatan dengan syirik tadi, kafir, murtad, orang yang terlibat dengan sihir, tu semua syirik, adik-beradik syirik tu. Main sihir lagi. Duk hantam orang sana, orang nak hantam kat kita, kita cari bomoh hantam balik. Ini jangan, na'udzubillah, terlibat dengan syirik. Yang kedua tadi musyahin, masih berdendam, juga jadi penghalang pada malam keistimewaan nisfu Sya'ban yang kita nak bincang pada hari ini. Hari ini 15 Sya'ban, nisfu Sya'ban. Malam tadi malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban Allah akan berikan keampunan pada semua hamba kecuali yang ada penghalang tadi. Apa dia? Orang musyrik. Yang kedua musyahin, yang masih berdendam, sakit hati, benci kat orang tu, benci kat orang ni. Mesti kita buang benda tu, supaya bila kita buang di malam nisfu Sya'ban, insya-Allah Ramadan kita selamat, Lailatul Qadar kita selamat. Kalau malam nisfu Sya'ban kau masih tak nak lagi buang, takut Ramadan kau tak dapat dengan istimewanya, Lailatul Qadar pun tak ada apa-apa. Dua. Yang ketiga apa dia penghalang tadi? Iaitu orang yang masih tak mau bertaubat dan masih merasa nikmat dengan maksiat, arak, zina. Dia rasa nikmat lagi. Malam tu seronok, happy lagi. Malam nisfu Sya'ban kau tak mau taubat lagi. Kau masih bergelumang dengan benda tu. Walaupun tak buat malam tu, tapi malam sebelum dia buat, malam tu masih seronok, happy lagi, rasa nikmat lagi dengan benda maksiat. Engkau dikecualikan daripada keampunan Allah Ta'ala. Kau sendiri tak nak taubat, macam mana Allah nak ampun? Benda bahaya ni. Bergelumang dengan benda demikian. Arak, ibu khaba'ith, ibu segala dosa-dosa. Kita ingat tak apalah, kalau berzina libat orang lain. Kalau arak kita minum seorang-seorang, tak terlibat siapa. Tak, dosanya lagi bahaya, lagi besar. Ummul khaba'ith, kata Nabi SAW, al-khamru ummul khaba'ith. Arak itu ibu bagi segala kejahatan dan maksiat. Bergelumang lagi dengan dosa tersebut.
dan yang terlibat dengan dosa pembunuhan, bunuh orang, sama ada dia bunuh ataupun dia menyumbang kepada pembunuhan. Na'udzubillah. Walaupun sumbangannya hanya sekadar separuh perkataan. Macam mana separuh perkataan? Nabi kata walau bisyatril kalimah, walaupun separuh perkataan. Macam mana agak-agak separuh perkataan? Saya pun tak tahu nak kata macam mana separuh perkataan. Kalau yes, bos macam bos, yes, yes tu satu perkataan. Dia terlibat juga. Kalau tu terlibat dengan pembunuhan, dia dapat dosa juga. Walaupun dia yes je, orang lain yang bertikam, orang lain yang tembak, dia pun dapat dosa sama macam kawan tu juga. Mungkin separuh tu good, jangan bos, good, separuh kan, itu pun terlibat dosa sama. Na'udzubillah min dzalik. Kan? Sebab apa? Dosa membunuh, Allah sebut dalam Quran, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa yang bunuh satu jiwa mukmin yang dengan sengaja, Allah kekalkan dia dalam neraka Jahannam selama-lamanya. Itu antara penghalangnya. Yang satu lagi saya tak sebut tadi, derhaka ibu bapa. Ini juga penghalang keampunan nisfu Sya'ban, penghalang Lailatul Qadar, penghalang Ramadan. Derhaka lagi, masih tak nak bertaubat, dengan mak ayah cakap lebih kurang, menyakiti mak ayah. Bukan hanya sekadar derhaka dengan cara kita cakap kasar. Kita cakap kasar memang derhaka. Mak ni apa ni, pun tak pandai lah kan. Sakit hati dia, derhaka. Termasuk kalau kita menyebabkan dia menangis, kita tak cakap apa pun, cuma tak balik lama, dia rindu lama tak balik, tak jenguk, tak tanya khabar, tak telefon, tak minta tahu langsung, menangis seorang-seorang tu. Itu dikira derhaka tu. Kita tak kasar dia, kita tak tengking-tengking dengan dia, tapi menyebabkan dia sedih, rasa sedih, terguris hati dia, walaupun tak sengaja. Ya, walaupun kita tak sengaja. Sebab tu dengan mak ni kita sentiasa kena minta maaf. Walaupun tak ada pun kita nak kata apa-apa kat dia, nak menyakiti, tapi tetap kena minta maaf. Takut ada benda yang dia terguris hatinya, kita tak sedar. Kena pandai-pandai korek lah supaya dia maafkan kita. Pandai-pandai kita gembirakan dia, mudah-mudahan dia maafkan kita. Okey, itu semua penghalang malam nisfu Sya'ban, malam Lailatul Qadar. Apa yang istimewa sangat malam nisfu Sya'ban ni? Lailatul Qadar telah lah hebatnya. Malam nisfu Sya'ban, kata para ulama, diberi nama-nama, jenama-jenama dengan berbagai nama. Kerana kemuliaan Ramadan, kemuliaan Sya'ban tu. Kemuliaan Sya'ban, nama dia pun banyak. Seperti nama Nabi Muhammad banyak. Nama Nabi Muhammad berapa? Kita yang tahu Muhammad tu je kot. Ada orang tambah sikit Ahmad. Yalah betul, Ahmad pun nama Nabi Muhammad juga. Ada lagi Mahmud pun nama Nabi Muhammad. Hamid pun nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamadah, jarang Melayu Hamadah kan. Mahmud adalah. Lagi Hamid dah sebut. Ahyad, nama Nabi Muhammad juga. Ada berapa? 200 nama. Kalau Imam Jazuli, dia karang dalam kitabnya, kitab apa? Dalailul Khairat, ada 200 nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa banyak sangat? Sebab mulia Nabi, macam-macam kemuliaan. Dia pemurah, dia penyantun, dia penyabar, dia orang yang sangat memaafkan, sekian-sekian sifat dia yang baik tu cukup banyak, sehingga orang sebut dia dengan panggilan-panggilan yang baik-baik semua. Kan? Kita jugalah kadang-kadang kalau orang baik, oh dia baik, oh dia si mat mana, mat yang baik hati ke kan? Jangan mat kebau sudah. Mat biawak. Itu tanda tak baik lah tu. Kan? Kalau baik ni adalah gelaran kita selalunya kan. Pemurah, orang yang baik hati, orang yang lemah lembut, peramah, itu dijadikan nama dia sebab kemuliaan dia banyak. Begitu juga Al-Quran pun banyak nama sebab memang hebat Quran, mulia Quran. Maka malam nisfu Sya'ban antara namanya apa dia? Malam maghfirah, malam keampunan. Yang tadi kita sebut, ada hadis yang Nabi sebut, malam ni Allah akan ampun semua hamba kecuali sekian-sekian-sekian.
Di malam tu malam Allah beri keampunan. Walaupun orang tu tidur je, tapi tak ada lah penghalang tadi, dia selamat dapat keampunan Allah. Yang penting dia jaga semayang 5 waktu tu benda asas. Malam al-ijabah. Ijabah apa dia? Dimakbulkan doa. Malam nisfu Sya'ban, rugi siapa tak minta-minta malam tadi. Untung siapa yang hadir berdoa, doa, minta, baca Quran, baca Yasin, baca zikir, minta. Benda yang baik. Kalau dengan kesungguhannya, dengan hati yang sucinya, tidak ada penghalang yang saya sebut tadi, pasti Allah kabulkan hajatnya, permintaan dia. Kalau Allah tak kabul pun, mungkin tak kabul immediately, tapi tunda mungkin tahun depan, mungkin nanti. Tetap kita yakin Allah pasti kabulkan apa yang kita minta. Yang penting kita jaga hilangkan penghalang tadi ni. Malam al-ijabah. Malam disebut juga malam takdir. Takdir apa? Takdir kita pun sebut takdir. Takdir Allah. Takdir Allah. Sebab malam nisfu Sya'ban, malaikat maut akan listkan tahun ni siapa nak mati. Mamat ni, Hamud ni sekian-sekian ni, Awang ni, nama. Bawa main list. Untuk setahun ni, ni nama dia. Ni Januari, yang ni bulan ni, mati. Dalam tahun Sya'ban ni sampai Sya'ban tahun depan, dikeluarkan list. Malaikat maut dah simpan dah list untuk tahun ni. Bajet dia tahun ni. Kan, bajet tahunan dia. Kan, dah simpan dah. Malam ditakdirkan. Dan juga termasuklah dia nak kena sakit ke tak sakit ke, musibah ke, selamat ke, berjaya ke tak berjaya ke, semua dah ada. Diperbarui list takdir kita sepanjang setahun. Yang mungkin kahwin ke, yang mungkin cerai ke, bergaduh ke, berdamai ke, semua ada. Dah ada takdir. Kita je tak faham takdir tu. Kan? Malam disebutkan malam al-takdir. Dan juga malam qismah. Malam qismah. Qismah mana pembahagian. Allah bahagikan. Yang ni dapat rezeki sekian, yang ni dapat untung sekian, yang ni dapat kejayaan sekian. Dan malam mubarakah. Mubarakah bahasa Arab kita sebut malam yang berkat. Sebab apa? Masa malam pendek je, 11 jam je malam. Daripada bila? Maghrib sampai ke subuh tu malam. Tapi kita punya pahala bukan satu malam, 1 detik kita buat pahala belah-belah tahun. Berkat. Tu tanda berkat. Benda modal kecil tapi untungnya banyak. Modal kita baca Yasin berapa kali? Ada orang buat 3 kali. Silakan, alhamdulillah. Tak ada orang buat sekali, ustaz tak larat, 3 kali balik pejabat tak larat. Tak apa. Yang penting ada baca Quran, hidupkan malam dengan doa, dengan zikir. Berapa minit baca Yasin? Ada sampai 10 jam, 11 jam. Mana ada Yasin 11 jam? Kan? Yasin lebih kurang 15 minit. Itu je. Tak sampai setengah jam yang baca Yasin. Saya yakinlah orang yang baca slow pun 15 minit dah habis. Tambah laju, kalau baca laju 10 minit, 7 minit dah habis Yasin baca laju. Slow boleh lah kita 20 minit. Modal kita 20 minit baca Yasin, macam baca Yasin 12 tahun, berbelas tahun ganjaran pahalanya. Kerana kelebihan Lailatul Qadar. Lailatul nisfu Sya'ban. Itu disebutkan. Dan hadis banyak. Saya ada satu buku, bukan satu je, 2-3 buku ni dapat. Buku tentang bicara Lailatul Qadar. Cuma masalah kita sekarang, datang orang yang tak tahu asas hukum ulama ni, mereka main tuduh bid'ah. Mana Nabi pernah buat baca Yasin 3 kali? Mana pernah Nabi sambut nisfu Sya'ban? Mana ada? Bid'ah. Pelik sungguh. Sedangkan orang yang memulakan doa malam nisfu Sya'ban adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Mungkin selalu kalau ada yang baca Yasin malam tadi, ada imam dia akan baca doa tu kan. Allahumma in kunta katabtana 'indaka fi ummil kitab syaqiyan aw mahruman aw matrudan. Kan? Doa tersebut. Doa tu disebut oleh para ulama terdahulu, mula dicipta oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Walaupun doa tu bukan doa Nabi, tapi doa sahabat. Salahkah kita baca doa tu? Tak salah. Saya contohlah ustaz baca doa ni. Kadang-kadang orang minta ustaz tadi baca doa apa, boleh tak?
Ustaz bagi dalam teks kami nak baca. Bolehkah orang lain cakap, mana boleh kau baca doa Ustaz? Bid'ah. Nabi tak baca macam tu pun. Doa ni kita nak minta apa? Tuan-tuan nak minta apa silakan. Tak semestinya ikut doa Nabi je. Hajat kita tak sama dengan hajat Nabi. Hajat dunia kita, hajat akhir, minta apa doa pun. Ud'uni, kata Allah Ta'ala. Kau nak minta apa? Minta dengan aku. Minta apa saja. Bukan Allah suruh minta macam Nabi minta. Apa ayat Nabi cukup, kau minta yang tu. Tak. Minta apa saja. Jadi hajat si A ni dengan si B, si C, lain-lain hajat dia. Minta apa nak minta. Nak tiru doa saya, silakan. Nak tiru doa ustaz sana, nak tiru doa ulama, apa bid'ahnya tak salah. Memang Allah suruh kita berdoa. Tentang baca Yasin, adakah larangan Allah larang kita jangan baca Yasin malam nisfu Sya'ban? Bid'ah. Bila tidak ada larangan, silakan buat. Ada larangan, stop. Contoh, ada larangan Quran tak boleh baca dalam tandas, jangan baca. Ada larangan orang haid tak boleh baca Quran. Ada larangan orang berjunub tak boleh baca Quran, okey, tak boleh baca. Lain tak ada larangan. Malam nisfu Sya'ban tak ada pun. Dilarang oleh Nabi, dilarang oleh Allah dalam Quran, tak ada. Kalau tak boleh, pasti dilarang. Pasti dilarang. Quran, bila-bila masa nak baca, apa ayat nak baca, berapa banyak nak baca, silakan. Dalam keadaan apa pun, kecuali yang dilarang tadi. Haid tak boleh, junub tak boleh, dalam tandas tak boleh, itu jangan. Lain semua yang tak ada larangan, silakan. Nak baca berapa banyak, ayat berapa kali, nak ulang surah Baqarah berapa puluh kali, silakan. Tak ada larangan apa. Larat buat. Yasin 3 kali memang tak pernah lah ada dalam hadis Nabi baca Yasin 3 kali. Tapi benda tu dosa tak? Salah tak? Tak salah. Ulama kita buat baca Yasin 3 kali ada tujuan-tujuan. Kerana nak supaya kita berjemaah kumpul, buat majlis berkumpul. Kerana ada hadis majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah seorang tu tidaklah satu kaum, satu kumpulan berkumpul di rumah Allah, duduk baca Quran, tadarus al-Quran, illa hafat alaihimul malaikah, malaikat akan turun berduyun-duyun pada kumpulan tersebut. Wa ghasyiyat umur rahmah, liputi, datangkan rahmat Allah, berikan keampunan kerana mereka berkumpul baca Quran. Bukankah Yasin Quran? Quran. Mana lebih baik 3 dengan sekali? Sudah pasti 3 lebih baik. Mana lebih baik 40 dengan 3? Sudah lebih 40 kali. Cuma 40 kali tak ada siapa nak baca. Tinggal itu imam seorang-seorang. Habis makmum balik. Cukup 3 kali, alhamdulillah. Nak buat sekali boleh? Boleh. Tak salah pun. Tak berdosa pun. Tak mau baca Yasin Ustaz, saya nak baca surah Baqarah lah Ustaz. Rasa Baqarah lebih pendek Yasin ke? Ya ke? Kalau dia rasa macam tu, sila. Tak ada masalah. Nak baca 30 juzuk langsung malam nisfu Sya'ban, lagi bagus, silakan. Yang penting hidupkan malam. Apa kata Nabi SAW? Bila sampai malam nisfu Sya'ban, qumu lailaha, hidupkan malam tu dengan qiyamul lail. Wasumu naharaha, dan siangnya puasa. Hari inilah 15 Sya'ban. Kan? Jadi qiyamul lail ni kadang kita, ialah bahasa Melayu kita ni menyebabkan kita salah faham. Kita ingat qiyamul lail itu sembahyang. Ustaz, dia orang baca Yasin bukan sembahyang pun. Dah, yang namanya qiyamul lail adalah menghidupkan malam tu dengan amal ibadah. Apa ibadah nak buat? Sembahyang, silakan. Baca Quran, boleh. Zikir-zikir, boleh. Nak buat tahlil, boleh. Itu ibadah. Jangan ada malam tersebut yang Nabi suruh kita qiyamul lail, tapi kita terlibat dengan benda sia-sia. Tidur kosong, sembang kosong, buat benda sia-sia, maksiat. Ini bukan qiyamul lail. Ini merosakkan malam yang mulia. Jadi Nabi suruh qiyamul lail, nak baca Quran, nak sembahyang. Ada waktu time Quran, kita baca Quran. Ada time kita sembahyang sunat, kita sembahyang sunat. Hidupkan malam. Qiyamul lail. Dan qiyamul lail kadang kita faham qiyamul lail kena buat tengah malam pukul 1, pukul 2, 3, 4 Tak. Yang namanya qiyamul lail, kita hidup di mana-mana juzuk malam. Sama dah lepas maghrib, kita sembahyang sunat, kita bacakan, jadi qiyamul lail tak? Qiyamul lail. Tapi sebahagian kecil lah, pendek je.
Kalau maghrib sampai isyak, dia sembahyang sunat lagi, dia tidur sekejap, bangun buat tahajud lagi apa semuanya. Banyaklah malam tu dihidupkan dengan qiyamul lail. Jadi qiyamul lail bukan semata-mata solat dan segala amal ibadah apapun. Qiyamul lail ni bukan hanya tengah malam pukul 1-2 pagi. Tak, qiyamul lail dah dikira. Kata Imam Hasanul Basri, orang yang sembahyang maghrib, isyak, subuh berjemaah 3 waktu tu dah waktu malam tu kan. Maghrib pun malam, isyak malam, subuh pun dikira penghujung malam. Sudah dikira dia berqiyamul lail dengan sembahyang berjemaah tadi. Tapi qiyamul lail dia sikit lah kan. Dia kerja sikit, gaji sikit. Kalau kerja banyak, gaji banyak. Hadiah daripada Allah pun banyak. Bukan takat sembahyang fardu je dia qiyamul lail, dia sembahyang sunat lagi, dia Quran lagi, itu dan sebagainya. Jadi tidak menjadi kesalahan kita nak baca Yasin. Ada surau-surau mungkin dia kata tak boleh, tak payah, Nabi tak buat bid'ah. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang anggap demikian adalah orang yang bid'ah sebenar-benarnya bid'ah. Bid'ah benda yang Nabi tak suruh, dia tak buat, dia pun tak buat. Dia pun dia melakukan. Contoh, Nabi tak pernah halang orang baca Quran. Tak pernah halang orang yang buat benda yang baik, tapi dia pandai-pandai nak menghalang pula. Sebenarnya nampak sangat dia tu yang melakukan bid'ah dan sebagainya. Dalam hadis lain Nabi sebut, yattali'u Allah tabaraka wa ta'ala ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah akan datangkan rahmatnya, datangkan keampunannya, datangkan segala kebaikan pada malam nisfu Sya'ban kepada seluruh makhluknya. Maka Allah akan ampunkan dosa hamba-hambanya, kecuali 2 jenis disebutlah hadis yang kita sebut tadi, syirik musyahid atau qatilun nafsin, iaitu orang yang masih berdendam, sakit hati, dan orang yang terlibat dengan dosa membunuh yang saya dah sebut tadi. Jadi banyak tentang kelebihan anugerah malam nisfu Sya'ban ini yang tak boleh kita petikaikan lagi sepatutnya. Tapi kita ni dimomokkan dengan puak-puak orang-orang yang demikian, maka kita ni rasa takut, rasa tak berani nak datang masjid surau malam nisfu Sya'ban, nak baca Quran tak berani, nak baca hadis lebih baik duduk melepak, lebih baik duduk kedai kopi. Itu tak salah pula. Adakah Rasulullah suruh benda macam tu? Sudah pasti lagi Nabi tak suruh benda macam tu. Sedangkan orang yang ahli ibadah, yang menghidupkan qiyamul lailnya dengan ibadah, itu lebih dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah, lebih-lebih lagi kalau dia gunakan malam tersebut untuk sungguh-sungguh bertaubat pada Allah, lagilah Allah ampun dosanya yang besar dan juga yang kecil. Mungkin kita terlibatlah, sebagian orang terlibat dengan dosa besarnya sekian. Mungkin pernah mencuri, mungkin pernah ambil hak orang lain tanpa izin tuannya, itu dosa mencuri. Saya tak curi Ustaz, saya ambil pinjam je. Tapi tuan dia tahu tak? Minta izin tak? Cakap tak kat dia? Tak cakap pun, tak beritahu pun, curilah tu. Kita ambil hak orang tanpa pengetahuan tuan dia, dan tuan dia tak maafkan, itu dikira curi. Walaupun pen sebatang, pensel sebatang, lead pensel tu, kita ambil sebatang lead, mata pensel tu, kalau dia tak izin, tetap dosa mencuri. Kalau dia tak kisah, mungkin dia tak kisah, tak apalah benda, ambil kotak tu, ambil je lah, dia tak ada kisah pun, dia maaf dah, yang tu tak ada apa-apa, sebab tuan dia mengizinkan, memaafkan. Hati-hati kita dalam hal ni. Kadang-kadang kata Nabi SAW, ada orang yang dicampak dalam neraka kerana sebatang kayu sugi. Tahu kayu sugi? Yang nak gosok mulut ni kan? Orang selalu letak kayu sini. Kalau pergi Mekah selalu orang bawa balik kayu sugi, hadiah orang satu. Kayu sugi tu berapa sangat harga dia? Allah, kayu sugi tu kalau curi pun orang takkan dakwa di mahkamah. Sebatang tu tak sampai 1 rial. Murah sangat. Kadang dia bagi free gitu je, tak ada nilai. Itu pun kalau dia ambil hak orang tanpa izin, itu boleh jadi sebab dia dihumban dalam neraka. Jadi sebab dihumban dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hak orang ni jangan ambil. Termasuk benda kecil-kecil ni, kadang-kadang kita selipar Allah, benda selipar je pun Ustaz, takkanlah nak masuk neraka. Kalau tuan dia tak izin, kalau tuan dia kedekut sangat, dia kata siapa pakai selipar aku ni, aku tak izinkan sampai akhirat. Tu dia punya kedekut tak hidung masin kan, sampai menyentuh kedekut, tetap kita dikira dosa, kecuali kita minta maaf. Jadi bagi pihak kita, jangan ambil hak orang walaupun sekecil mana tanpa izin tuan dia. Bagi pihak tuan barang, jangan kedekut sangat. Dah orang ambil, tak apalah, saya halalkan, tak ada masalah, guna-guna je lah. Mungkin itu jadi pahala dia.
Mungkin itu penyelamat dia ke dalam syurga. Okey, ada satu kisah orang yang bertaubat pada malam nisfu Sya'ban. Ada seorang waliullah namanya Malik bin Dinar, Imam Malik bin Dinar. Dia ni mau cakap dia pegawai kerajaan dan polis. Dia penguatkuasa pada zaman itulah. Zaman dia ratusan tahun, seribu tahun yang lalu. Abad yang ke berapa dia saya tak ingat, abad ketiga keempat ni tu. Dia abad ketiga tak salah. Abad ketiga hijrah. Kita sekarang ni abad ke 15 kan, 1400. Jadi dia ni pada zaman tu dia ialah bergelumang dengan maksiat. Kayalah dia, terlibat dengan rasuah, rampas hak orang ikut suka hati dia. Walaupun hak orang betul-betul dia ambil je. Dia ada pegawai pangkat tinggi, ambil je. Jadi arak pun boleh lah beli arak, enjoy dia macam-macam. Tapi dia memang ketagih arak. Orang yang ketagih arak, Malik bin Dinar. Satu ketika dia ada seorang ada seorang isteri perempuan, dan ada anak perempuan. Anak tu baru 2 tahun 3 tahun ni tu. 3 tahun. Budak umumnya tu mak bapak sangat sukalah main-main ni kan. Jadi dia pun seronok, happy dengan anak dia, sehingga kalau dia minum arak, isteri dia tak berani datang tegur. Isterinya orang saleh, wanita salihah, jaga sembahyang, jaga. Tapi isteri dia tegur je, perang kena. Tak berani nak tegur. Jadi nak tegur tak bagi suami dia minum arak, suruh anak ni bertegur. Pergi tarik botol kaca ayah tu. Anak dia pergi curi botol, campak pecah. Tak marahlah anak sendiri. Sayang, tak berani nak pukul. Tapi kalau isteri buat, kena lah kan? Jadi anak dia lah yang jadi penghalang dia minum arak. Tapi dia minum juga. Malam nisfu Sya'ban tu, sehari sebelum nisfu Sya'ban, 14 Sya'ban, anak dia meninggal dunia. Anak yang menghalang-halang sangat ni meninggal dunia. Dia sedih, sangat sedih dah. Tak, itu je satu-satu anak dia, anak perempuan yang dia sayang, meninggal dunia. Sedih, menangis dia. Sampai dia malam nisfu Sya'ban, dia tak minum arak langsung, kerana kesedihan dia terbawa sampai malam nisfu Sya'ban, sehari sebelumnya. Sampai malam tu dia letih sangat kerana sedih ni, tertidur awal. Tidur, maka dalam mimpi tu Allah datangkan taubat dia melalui mimpi. Terkadang Allah didik tuan-tuan, kalau orang yang hati bersih, mulutnya bersih, mulut bersih apa? Mulut bersih daripada cakap bohong, cakap tipu, insya-Allah Allah selalu bagi isyarat dia melalui mimpi yang benar. Kalau mulut ni lebih kurang cakap, tak bertapih, mulut longkang, mulut bawang semua ada, yang tu payah nak dapat. Mimpi merapu ada. Kan? Jadi dia bermimpi malam tersebut. Dia bermimpi malam tersebut, dan memang dia rasa bersalah minum arak semua, sebab mungkin jadi sebab pada penyakit pada anaknya, dia mati. Dia jadi punca, dia rasa bersalah, sebab tu malam tu dia tinggal macam nak taubat. Maka malam tersebut dia bermimpi dia dikejar oleh seekor ular yang besar sangat. Ni boleh tengok dalam kisah, kalau type dalam Google pun ada kisah taubat Malik bin Dinar. Jadi ular besar ni kejar dia, kejar sehingga dia tengok dia lari sekuat-kuatnya dengan sepenuh tenaga dia, lari nak selamat diri daripada ular yang semakin besar, semakin dekat dengan dia, semakin besar, semakin laju. Tiba-tiba dia nampak seorang orang tua yang sedang pegang tongkat, berbongkok-bongkok jalan pelan, kedek, setapak. Tak kuat lah, orang tua lah. Maka dia pegang, pakcik tolong saya, ular besar kejar saya, pakcik tolong saya. Orang tua tadi pakai pakaian bersih, muka berseri. Orang tua tu kata, kau tengok aku jalan pun tak larat, bertongkat kedek nak pukul ular. Engkau yang muda, engkau yang kuat, engkau yang bertenaga pun tak boleh lawan ular, nak suruh aku. Tak terdaya aku nak lawan. Kau selamatlah diri sendiri. Dia pun lari sampai satu tempat, nampak gunung yang bercahaya, ada pintu-pintu macam rumah istana. Tiba-tiba keluar di situ budak-budak kecil. Terdengar suara anak dia yang meninggal dunia semalam. Wahai ayahanda, kenapa? Tolonglah aku, ni ular besar kejar aku. Ayah dia panggil kawan-kawan, budak-budak semua, budak-budak 2 tahun 3 tahun, semua pegang batu-batu, pegang kayu, baling ke arah ular. Tak kena ular pun, ular tu lari lentang bukang. Selamat si ayah dia Malik bin Dinar.
Dia pun heran, macam mana, apa dia benda ni? Dia tanya anak dia, kenapa, macam mana kau boleh duduk sini? Kami ni adalah anak-anak yang meninggal dunia sebelum bapa meninggal, dan bapa yang sabar, kami ditempatkan tempat yang mulia ini menanti kedatangan mak ayah kami untuk bawa ke dalam syurga. Syafaat. Oh, dia pun seronok gembira anak dia. Cuma dia kata belum sampai masa ke ayah nak bertaubat. Sampai bila lagi nak taubat ni? Nak tangguh bila lagi? Taubatlah daripada maksiat tu. Okey, dia tanya, tadi apa ni, ular dari mana datang? Dia kata, ular itulah maksiat ayah, dosa. Tunggu sikit lagi nak baham masuk neraka. Maksiat tu banyak sangat, besar sangat. Nak baham, kuat sangat, kuat. Kejar, laju. Habis tu orang tua tadi, orang tua tu lah amalan ayah, ada jugalah amalan, tapi lemah, sikit sangat, tak mampu nak halang maksiat, tak mampu nak menyelamatkan dalam syurga, tak mampu. Orang tua tu tak mampu tolong. Itu tanda amalan kecil sangat. Itu macam mana kamu boleh tolong? Sebab kami diberi kuasa syafaat. Kalau mak ayah kami yang sabar, kami boleh berikan dengan syafaat kami, terampun dosa mak ayah kami, masuk syurga. Dia bersyukur, alhamdulillah selamat. Anak dia minta bertaubatlah sungguh-sungguh, tinggallah perkara keji tersebut, minum arak dan sebagainya. Dia terjaga tidur, sejak tu dia bertaubat, tinggal pukul semua araknya, buang habis botol-botolnya, segala gelas-gelas yang pernah minum, buang, campak habis semua. Bertaubat pada Allah Ta'ala. Malam nisfu Sya'ban, akhirnya dia diketemukan dengan ulama, belajar ilmu, sehingga dia jadi alim, ulama, wali Allah. Malik bin Dinar radhiyallahu anhu ardah, rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah hebat. Dengan kesungguhan bertaubat, kena pada malam yang sangat mulia nisfu Sya'ban, kena pula dengan situasinya, kesungguhannya, kesabarannya yang sangat kuat ketika anaknya meninggal dunia. Maka terkumpul menjadi dia orang yang betul-betul jitu dalam keteguhan dia, ketabahan dia untuk menghadapi ujian-ujian nak bertaubat. Kita tahu nak bertaubat bukan senang, seperti cakap, ada orang bertaubat-taubat sempatlah 5 hari, 6 hari dah balik semula, jadi tahu buat semula, dah bertaubat semula kan. Jadi banyak syarat-syarat bertaubat yang perlu kita detail dalam hal taubat. Dan mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada apa yang kita dengar. Ada soalan apa tuan-tuan sebelum kita berhenti solat? Okey, ada tak orang yang mungkin dia rasa lebih utama tak hidupkan malam nisfu Sya'ban kerana bukan perbuatan Nabi SAW, dan sedangkan tengok bagaimana cara Nabi menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Saya lupa nak cerita tadi. Kalau ada soalan tak apa, boleh angkat terus, saya respon nanti. Jadi Nabi pada malam nisfu Sya'ban, Nabi pada malamnya, time tidur malam tu giliran Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, malam tu malam Aisyah. Jadi Aisyah ni bila malam gelap dah tidur ni, dia pun nak menggagau peganglah Nabi. Pegang-pegang tengok tak ada tempat tidur Nabi, tak ada orang, tak ada Nabi. Dia pun bangun, ni Nabi pasti terlintas yang tak baik, cemburu orang perempuan kan. Biasalah cemburu. Dia kata pasti Nabi ni pergi rumah bini lain ni. Kan, entah bini mana begini, duduk lintas dalam fikiran. Dia pun bergegah pakai baju semua, keluar nak kejar, nak pergi ketuk pintu rumah isteri lain. Sebab tu giliran dia, mana boleh Nabi pergi rumah orang lain. Keluar pergi nak cari, tengok-tengok, alamak, Nabi di depan kubur, makam perkuburan Baqi' di Madinah. Nabi tengah berdoa, angkat tangannya, ya Allah. Dia dari jauh tak dengar lah apa, tapi Nabi doa dengan sekuatnya depan kubur Baqi'. Lama dia pun balik, duduk diam-diam lah. Silap dia rasa bersalah tadi, lintas benda yang tak betul, duduk diam. Selesai Nabi balik rumah dia, masuk rumah, maka ditanya apa yang Nabi buat. Dia bagi Nabi ziarah kubur. Itu cara Nabi hidup malam dengan amal ibadah kan. Jadi amal ibadah ni luas, apa saja. Ziarah kubur boleh? Boleh. Waktu malam boleh ziarah kubur? Boleh. Yang takut hantu tu engkau yang hantunya, kau hantu je takut hantu kan. Tak kisah malam pun, awal pagi ke, tak kisah bila-bila nak ziarah kubur. Tapi ada adab dia lah, ada adabnya, dengan doanya, dengan salamnya dan sebagainya. Nabi berdoa di kubur malam nisfu Sya'ban. Nabi kata, tahu tak kamu malam ni malam apa? Malam ni adalah malam nisfu Sya'ban. Kenapa Nabi kaitkan dengan malam nisfu Sya'ban? Berdoa panjang macam tu, nak sebut hebatnya, mulianya, banyak ganjarannya malam nisfu Sya'ban. Sebab tu Nabi buat benda yang macam tu. Walaupun berdoa di kubur ataupun bagi salam ziarah kubur anytime boleh, esok boleh, malam sebelumnya pun boleh.
Tapi Nabi kaitkan dengan malam nisfu Sya'ban supaya ganjarannya lebih besar. Menunjukkan bahawa ziarah kubur bukan sembah kubur. Orang puak-puak ahli membid'ahkan kita selalu kata ziarah kubur ni penyembah kubur, penyembah kubur. Siapa pula pergi sembah kubur? Kita tak pernah pun suruh orang pergi sembah kubur. Suruh pergi ziarah. Nabi pun suruh pergi ziarah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Dulu aku halang kamu daripada ziarah kubur. Fazuruha. Sekarang pergi ziarah. Nabi suruh pergi ziarah. Tudzakkirukumul maut. Kerana ziarah kubur ni mengingatkan kamu pada mati. Ingat mati itu amal ibadah. Kan? Nabi ziarah kubur waktu malam bagi salam. Malah Nabi yang ajarkan kita baca Assalamualaikum ya ahlal kubur, ya ahlad diyar. Assalamualaikum wahai ahli kubur. Seolah kita cakap dengan orang mati. Ya, betul. Dan kita doa tu Assalamualaikum bermakna selamat sejahtera lah ke atas kamu wahai ahli kubur, dan rahmat Allah lah pada kamu, dan berkat Allah pada kamu. Kita doa untuk ahli kubur. Nabi doakan. Apa salah pula kita doa? Apa salah pula kita ziarah? Apa salah pula kita baca Quran? Sayyidina Amru, ada hadis Sayyidina Amru bin Al-As pesan anaknya Abdullah bin Amru, datang kubur, waktu ku mati nanti kau umikan aku dalam kubur, duduk sekejap baca Quran. Ada hadis dalam Riyadhus Salihin, ada dalam Sahih Bukhari, ada tentang pesanan Amru bin Al-As radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, pada anaknya seorang tokoh ulama, Abdullah bin Amru, ulama di kalangan sahabat Nabi juga. Jadi tak menjadi kesalahan, cuma kita dimomokkan dengan benda-benda yang palsu, yang salah, dengan menuduh kita ni menyembah dan sebagainya. Tidak, kita tak pernah pergi sembah. Tak ada dalam ajaran kita sembah tu ibadah. Sembah kita hanya satu pada Allah. Adakah suruh pergi ziarah tu dikira sembah? Kita disuruh ziarah mak, balik ziarah kampung, ziarah mak kita, ayah kita, sembah ke? Ziarah masjid, sembah ke? Walaupun memang kita sujud di situ, tapi itu bukan sembah masjid tu, bukan sembah dinding. Tak. Ziarah sembah Allah dengan amal ibadah tertentu, tidak dikira sembah. Jadi ala kulihannya, kesimpulannya, malam nisfu Sya'ban sangat mulia, sangat baik, banyak ganjarannya, banyak kelebihannya, keberkatannya. Bagi siapa yang mengagungkan malamnya, tanda dia ada mengagungkan malam nisfu Sya'ban, dan dia mengagungkan Ramadan yang akan berapa hari nak sampai lagi 15 hari. Begitu juga siapa yang berpuasa di bulan Sya'ban, tanda dia mengagungkan bulan Ramadan. Mengagungkan bulan Ramadan. Dan orang yang mengagungkan Ramadan, mudah-mudahan Ramadan juga mengagungkan dia dengan macam-macam fadilat yang dia akan dapat. Kita kalau pergi jumpa kawan, contoh kita salam dengan member, kita muka mesra, Assalamualaikum, apa khabar? Oh, lama tak jumpa. Oh, macam happy. Muka mesra kami, member masamnya. Kita jadi macam mana? Tobat aku tak mau salam dengan dia dah. Apa, tak senyum langsung, tak respon langsung. Kita bukan mesra, dia masam macam tu. Bayangkan kita dengan Ramadan. Bila kita masuk Ramadan, Ramadan tak mesra dengan kita, tak mengalu-ngalukan kedatangan kita masuk dalam Ramadan, maka sudah pasti kita akan kecewa, kita akan ketinggalan amal ibadah, pahalanya dan sebagainya. Biar kita salam dengan orang, orang tu pun respon, hebat juga, seronok kita, mesra lah kita, happy kita. Kita salam dengan manis muka, dia pun manis muka. Begitulah kita salam dengan Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan. Nabi ajarkan doa tu bila masuk Ramadan. Allahumma sallimna Ramadan, ya Allah selamatlah kami masuk Ramadan. Wa sallim Ramadana lana, selamatlah Ramadan untuk kami. Bagi dia pun happy juga kami ni. Wa tasallamhu minna mutaqabbalan, dan biarlah kami sepanjang Ramadan ni selamat, Allah terima amalan, tak kena reject. Maka jagalah kita daripada penghalang-penghalang yang disebut tadi. Mudah-mudahan kita terhindar daripada tertolaknya amalan kita bermula nisfu Sya'ban. Na'udzubillah, takut-takut Ramadan lagi dahsyat ditolak oleh Allah Ta'ala. Lebih-lebih lagi Lailatul Qadar yang kita idamkan mungkin takkan dapat. Juga benda-benda penghalang yang saya sebut di awal tadi, kalau dia tak jaga pada malam 10 terakhir Ramadan, dia juga terhindar, terhalang daripada kelebihan Lailatul Qadar. Walaupun dia qiyamul lail, tarawih, baca Quran, kalau dia tak bertaubat daripada benda-benda tadi, maka tak ada nilainya Lailatul Qadar untuk dia.
Tapi kalau dia bertaubat, selamatlah. Mudah-mudahan Allah izinkan kita bertemu dengan Ramadan, dan orang yang ingin sangat dengan Ramadan, pasti Ramadan juga ingin dengan kita. Dan apabila Ramadan baik dengan kita, pasti macam-macam kita dapat kelebihan di bulan Ramadan yang mulia. Wallahu ta'ala alam. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واختنا بالحسنى وأنت راض عنا في خير ولطفنا عافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.